Yang kedua ialah syariah. Apa dia syariah? Syariah ialah bentuk implementasi daripada kepercayaan dan keyakinan tadi. Jadi bila kita percaya kepada Tuhan, ada benda-benda yang Tuhan nak turunkan kepada manusia yang dinamakan sebagai bentuk perundangan, hukum hakam dia, halal haram dia, boleh tak boleh dia, hak dia, batil dia, betul dia, salah dia, benar dia, tak benar dia. Jadi turunlah wahyu Al-Quran, juga sabdaan-sabdaan hadis Rasulullah. Inilah yang dihimpunkan membentuk apa yang dinamakan syariat. Jadi bila kita percaya kepada Allah, ada hubungan kita dengan Allah. Jadi salah satu bentuk hubungan Allah dengan manusia dalam konteks ibadat ialah solat. Angkat tangan siapa yang tak solat. Jangan malu, tak payah malu. Malu apa bosku? Angkat tangan siapa yang tak solat. Oh, bagus. MRSM parit confirm, komplit. Tak ada yang ke parit. Semua komplit. Ucapan terima kasih, tepuk tangan untuk kamu. Okey. Nasihat, jangan sesekali tinggalkan solat. Walau bagaimana keadaan kita, waktu tu Allah uji kita dengan kesenangan semayang, Allah uji kita dengan kesedihan semayang, Allah bagi susah hidup semayang, Allah bagi stres semayang, Allah bagi tension semayang. Bila kamu selesaikan urusan kamu dengan Allah, Allah akan memudahkan urusan kita dengan manusia dan kehidupan kita. Yang jadi tambah serabut kerana kita kerak, kira kita putuskan hubungan dengan Allah. Orang yang putuskan hubungan dengan Allah memang serabut hidup dia. Walaupun kita nampak dia happy, kita nampak dia gembira, kita nampak dia ada segala-galanya, orang yang memutuskan hubungan dengan Allah, orang yang jauh dengan Allah, dia dah ada tali penghubung dengan Allah, dia sendiri pi kerak. Bukanlah pi kerak tali tu simbolik perlambangan. Solat tu hubungan kita dengan Allah, itulah tali penghubung. Jadi kita hari ni kalau tak mau semayang, seolah-olah ambil gunting kerak tali tu. Tak mahu kita bersambungan dengan Allah. Orang yang nak jauh dengan Allah ialah orang yang tinggal solat. Payah ke senang nak semayang? Dari sudut pelaksanaan senang saja. Ambil wuduk, semayanglah 5 hingga 6 minit siap. Tapi jangan tinggal. Tapi semayang ni panjang lagi lah, tu kita cerita bab lain. Ada lagi hubungan-hubungan lain sesama manusia, ada konteks zakat dengan Allah, ada konteks puasa, konteks amar ma'ruf, konteks nahi mungkar. Itu bahagian-bahagian yang kita namakan sebagai syariah, yang di dalamnya terkandung maqasid syariah. Maqasid syariah ada berapa adik-adik? Maqasid syariah 5, bagus. Nombor 1 nak jaga atas sekali, otoriti paling utama. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Sebab tu ada hukuman murtad. Yang kedua nak jaga apa? Lepas jaga agama, nak jaga nyawa. Sebab tu ada hukuman qisas. Yang ketiga nak jaga ni hak dalam kepala, akal. Kerana nak jaga akal, maka ada hukuman bagi peminum arak. Yang keempat nak jaga keturunan. Ada hukuman bagi pelaku zina. Yang kelima nak jaga harta. Ada hukuman bagi kes pencurian. Ini maqasid syariah. Aula authority, the first is jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan jaga harta. Okey, itu syariah lebih kurang. Yang ketiga adab, akhlak. Ni paling penting. Sebab Rasulullah ni antara tujuan yang terakhir daripada konteks dakwah baginda nak melahirkan manusia-manusia yang baik dan soleh.
Adik-adik hari ni baik dan soleh ke? Baik, alhamdulillah, semua malam ni soleh. Okey, amin ya rabbal alamin. Cuma selalu saya sebut di mana-mana kuliah, tak salah hari ni kalau kita nak jadi baik. Yang salah ialah bila berasa diri lebih baik dari orang lain. Tak salah hari ni nak jadi soleh. Yang salah bila berasa diri lebih soleh dari orang lain. Tak salah kita yang jahil, yang tak pandai, belajar nak jadi pandai, belajar nak jadi cerdik. Yang salah ialah bila berasa lebih pandai, lebih cerdik daripada orang lain. Tak salah belajar nak jadi alim. Yang salah ialah bila berasa diri lebih alim daripada orang lain. Jangan duk ada hak berasa tu. Itu salah satu daripada sifat kesombongan. Adab-adab ni. Sombong ni tuan-tuan, adik-adik, Nabi sebut dalam sebuah hadis, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji apa? Biji sawi. Biji sawi besar mana? Ada ambil kos pertanian tak kat sini? Biji sawi tu kecil. Nabi nak habaq dalam diri manusia ni kalau ada sifat sombong besar biji sawi tu pun tak boleh masuk syurga. Lepas tu kita hari ni sombong besar biji apa? Ada yang jawab sebesar biji durian. Lagilah tak boleh masuk tak? Baik, macam ni mudah. Pernah masuk syurga ke tak? Adik-adik pernah masuk syurga ke tak? Tak pernah. Tanya saya pun saya tak pernah masuk syurga. Nisbah daripada hadis tadi, tak akan masuk syurga orang yang dalam dirinya walaupun ada kesombongan sebesar biji sawi. Kawan pernah duduk dalam syurga, dalam pemantauan Allah, sekali dengan barisan para malaikat, sekali dengan Nabi Adam. Hak duduk dalam syurga dah, sekali dia datang sifat sombong dia, hak dalam syurga pun Allah halau keluar. Dia duduk sekali dah dengan para malaikat, duduk sekali dengan Nabi Adam, dia sombong dalam syurga pun Allah halau keluar, orang duduk dalam dah. Apatah lagi kita hari ni hak tak pernah masuk syurga dan rasa-rasa boleh masuk syurga. Hak tak masuk lagi jangan bagi ada. Hak masuk dah tu ada, Allah halau, Allah buang lagi sifat sombong. Jangan bagi ada sifat sombong. Contoh-contoh sifat sombong ni bahaya dia apa tuan-tuan? Bahaya orang sombong ni. Okey. Ambil mudah kembali pada kisah Iblis. Kembali pada kisah Iblis. Iblis dulu bila Allah minta dia sujud pada Nabi Adam, antara argumen pertama yang dia tolak untuk sujud, dia cakap pasal apa? Hakikat penciptaan. Wahai Allah, aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Dia bermain sentimen dan isu hakikat penciptaan di depan Allah, seolah-olah nak menggambarkan pada Allah hakikat penciptaan dia daripada api lebih mulia daripada hakikat penciptaan Adam daripada tanah. Ini jawapan orang apa? Kalau Indon dipanggil orang goblok. Apa dia goblok? Bodoh. Hakikatnya kalau kita perhatikan dari sisi saintifik pun, api itu apa bahan dia? Api yang tuan-tuan, adik-adik belajar hari ini, apa inti-inti dan isi dalam api? Dia apa? Karbon-karbon dia, oksigen sikit lebih kurang. Okey, kalau banding dengan tanah, apa yang ada dalam tanah? Dalam tanah ada unsur nitrogen atau tidak? Hidrogen, oksigen, kalium, magnesium, enmam,
Oh, bohong. Enmam nama susu. Oh, hang mentah-mentah bunyi belakang, enmam pun ya juga. Baik, banyak lagi. Hakikatnya mineral-mineral dan zat-zat anorganis dalam tanah jauh melebihi bahan penciptaan dalam api. Ini bermaksud apa? Faham mudah kita punya psikologi. Orang yang sombong ialah orang yang berasa diri dia pandai tapi sebenarnya dia tak pandai pun. Rasa diri dia hebat tapi dia tak hebat pun. Rasa diri dia bijak tapi dia tak bijak pun. Dengan bahasa mudah, bercuba mengandai-andai dan menunjuk dia hebat, dia pandai, dia bijak, tapi hakikatnya adalah sebaliknya. Itu orang sombong. Yang kedua, bila dia sombong ni, dia minta dengan Allah. Dia minta dengan Allah, contoh dipertunjukkan ilmu-ilmu Nabi Adam di depan malaikat. Tunjuk, malaikat tak boleh jawab. Tunjuk, malaikat tak boleh jawab. Tapi bila tunjuk pada Adam, Adam sebut nama. Adam sebut nama. Lalu malaikat sedar kekurangan mereka. Lantas keluarlah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami hanya mengetahui setakat ilmu yang kamu bagi saja. Lebih pada tu kami tak tahu. Malaikat sedar diri dah. Kenapa Allah nak lantik Adam ni jadi khalifah? Tapi iblis macam mana? Dia tahu dah, dia pun tak boleh nak jawab. Adam boleh jawab, tapi dia sujud ke tak sujud? Tak sujud. Poin nombor 2, orang sombong apa dia? Ingat, orang sombong selama-lamanya tidak akan pernah mengiktiraf kelebihan yang ada pada orang lain. Orang sombong tak akan pernah iktiraf kelebihan orang lain. Dia nak suruh orang angkat kelebihan dia saja. Bila orang cerita pasal kelebihan dia, hidung dia kembang, pipi dia kembang. Tapi bila orang cerita kelebihan orang lain di depan dia, dia jadi rasa tak senang. Dia jadi nak marah, dia jadi emosional. Dia tak akan iktiraf kelebihan orang lain. Tu yang kedua. Yang ketiga, bila dia buat salah, Allah halau dia keluar. Allah laknat dia. Bila Allah halau dia keluar dan Allah laknat, iblis pernah menyesal ke tak? Bukan kata Allah, aku ni tersilap ni. Pasal apa boleh terlajak macam ni? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni terlepas kata, aku ni tersilap cakap, tolong maafkan aku menyesal. Pernah tak benda macam ni keluar? Saat-saat dia dilaknat dan nak ni keluarkan, tak pernah menyesal. Poin yang ketiga, jangan sesekali mengharapkan orang sombong akan pernah menyesal. Nombor 4, dia pernah tak minta maaf pada Allah? Kalau dalam drama TV, anak yang derhaka sekalipun, kalau bapak halau, sebelum dia nak keluar bawa beg, dia buat apa? Paling koman, dia bersalam dulu dengan bapak dia. Bapak, walaupun bapak benci saya, bapak halau saya, minta maaf bapak, halalkan makan minum sebelum ni. Selamat tinggal bapak. Dia salam juga, dia minta maaf kurang-kurang kesalahan terakhir. Iblis tak minta maaf. Nombor 4, jangan sekali-kali mengharapkan orang sombong akan pernah minta maaf atas kesalahan dia. Yang kelima, dah dia kena halau, dah dia boleh minta sesuatu yang besar pada Allah. Dia minta apa? Ditangguhkan dan ditundakan ajal dia. Sampai bila? Hari kiamat. Minta tangguh, minta panjang umur. Yang ni ulama sebut, kadang-kadang sifat yang kelima orang sombong ni, orang sombong biasa Allah bagi umur panjang. Namrus umur panjang, Korun umur panjang, Fir'aun umur panjang, umat-umat terdahulu hak lawan para nabi dan rasul umur panjang. Tapi di mana kesudahan dan pengakhiran riwayat hidup mereka? Belambak lagi hak sombong umur pendek pun. Tapi kebiasaan jenis orang-orang hak lawan Allah, hak jenis ni Allah bagi umur dia panjang. Yang terakhir, kenapa jangan jadi sombong? Kenapa jangan jadi sombong? Dia minta pada Allah umur panjang, okey lagi. Kalaulah dia minta kerana
Kerana kamu melaknat aku, wahai Allah, kamu halau aku daripada syurga, wahai aku minta umur panjang kerana aku tersalah. Dengan umur panjang sampai hari kiamat nilah aku nak beristighfar, aku nak bertaubat, aku nak minta maaf, aku nak berwirid panjang-panjang atas dosa aku. Hak ni ke dia minta kerana umur panjang? No. Dia bukan nak istighfar, nak minta ampun sepanjang tempoh panjang umur tu, tak. Dia minta sertifikat dengan Allah, sijil untuk menggoda dan menyesat anak cucu Adam. Bagi keizinan padaku dengan umur panjang ni, aku nak selewengkan akidah anak-anak Adam, nak sesatkan kehidupan anak Adam. Itu yang dia minta dengan Allah. Poin yang keenam dan terakhir, ingat, orang sombong dia punya dendam yang lama dan tidak pernah berkesudahan pada orang yang dia sombongi dan dendami. Dia akan buat apa saja untuk bagi puas hati dia, dengan apa cara sekalipun dia akan dendam dengan orang tu. Tu orang sombong. Tuan-tuan ada tak sifat tu? Adik-adik ada tak sifat tu? Ada ke tak ada? Oi, hak berasa ada tu biarlah ada. Hak ada tak kisah, sebagai manusia memang ada lemah, ada kurang. Tapi apa tindakan kita daripada hak ada tu? Inilah sifat orang beriman. Sedaya upaya dalam hidup dia, cuba untuk mengubah hidup dia daripada keburukan kepada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Oh.